Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jazli Hafizi bin Juzamri. Nombor kad matrik 19DAT20F1042. Hari ini saya akan menerangkan tentang pelan perniagaan. Nama syarikat kami adalah Doubles Limited. Sebelum itu saya akan beritahu nama ahli kumpulan kami. Yang pertama, Mio Muhammad Ikwan. Nombor kad matrik 19DAT20F1057. Yang kedua, Wan Muhammad Nazahan. Nombor kad matrik 19DAT20F1039. Seterusnya, ini adalah front cover daripada perniagaan kami. Seterusnya, ini adalah cover letter daripada perniagaan kami, di mana cover letter ini bertujuan untuk memuat pinjaman daripada Mara. Seterusnya, dikasan eksekutif. Doubles Limited menjual pakaian baju seperti t-shirt, hoodie dan juga sweatshirt yang berjenama Sol dengan reka bentuk yang menarik dan berkualiti yang dicipta khas pada mereka yang suka bergaya. Objektif utama kami menjadi franchise yang pertama menjual pakaian baju yang menarik di Petaling Jaya. Hal ini kerana tidak banyak kedai yang menjual pakaian di Petaling Jaya dan ini merupakan peluang yang bagus untuk mewujudkannya. Selain itu, premis kami akan dibuka di kawasan JKC, ianya merupakan orang ramai. Premis kami dibuka pada setiap hari dan beroperasi dari pukul 10 pagi sehingga 10 malam. Seterusnya pengenalan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Mio Muhammad Ikwan bin Mio Hazman, memegang nombor matrik 19DAT20F1057. Pengenalan rancangan perniagaan ini dimajukan bertujuan untuk memohon bantuan pembiayaan daripada pihak Majlis Amanah Rakyat bagi menampung kos langsung dan pembelian aset untuk pengeluaran pakaian. The Boys Limited telah didaftarkan secara rasmi pada 6 Jun 2021 dan merupakan sebuah perniagaan jenis perkongsian yang dikongsikan oleh 3 mahasiswa dari Politeknik Muazzam Shah, PMS. Aktiviti perniagaan The Boys adalah menjual pelbagai jenis pakaian yang sentiasa mengikuti trend semasa dan memfokuskan jualan kepada golongan muda, khususnya pelajar-pelajar PMS. Setiap rakan kongsi The Boys mempunyai kepakaran tersendiri dalam mengendalikan syarikat ini. Semua ahli The Boys juga mempunyai pengalaman dalam berniaga di PMS. Selain itu, rakan kongsi The Boys telah menghadiri beberapa kursus seperti program pembangunan usahawan anak muda kota yang dianjurkan oleh Kementerian Wilayah Persekutuan bagi meningkatkan kemahiran pengurusan perniagaan dan kemahiran keusahawanan. Melalui program ini juga, ahli rakan kongsi dapat meningkatkan lebih ilmu pengetahuan dalam bidang perniagaan dan dapat terinspirasi daripada usahawan yang berjaya. 28 Jalan 223 46100 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan telah dipilih untuk membangunkan syarikat ini setelah beberapa kali mesyuarat untuk mendapatkan persetujuan ahli rakan kongsi. Melalui kajian kami, Fahrenheit 88 berpotensi menempatkan premis perniagaan produk kami. Fahrenheit 88 adalah pusat membeli belah yang tidak terhenti dikunjungi oleh masyarakat, terutamanya golongan muda. Selaras dengan hasrat kerajaan untuk melahirkan lebih ramai usahawan Bumi Putra dalam menceburi bidang perniagaan, The Boys berharap dapat menempatkan perkongsian ini dalam pasaran tempatan dan dapat menjalani persaingan yang sihat agar dapat melangkah ke peringkat seterusnya. Okey, nama saya Wan Muhammad Nazan bin Wan Muhammad, memegang kad matrik 19DAT20F1039. Seterusnya saya akan menerangkan tentang tujuan rancangan perniagaan. Rancangan perniagaan ini disediakan untuk dijadikan panduan dalam menguruskan cadangan perniagaan dalam industri pakaian. Hal ini kerana syarikat ini baru ditubuhkan dan amat memerlukan panduan bagi rujukan kami untuk memahami bidang perniagaan dan kriteria kerja syarikat. Dalam menyediakan rancangan perniagaan ini, kami menyediakan strategi dan rancangan perniagaan bagi mencapai matlamat syarikat. Seterusnya adalah ownership background. Rakan kongsi yang pertama ialah Mio Muhammad Ikwan bin Mio Hazman. Rakan kongsi yang kedua ialah Muhammad Jazli Hafizi bin Juzamri. Dan rakan kongsi ketiga ialah Wan Muhammad Nazahan bin Wan Muhammad, iaitu saya sendiri. Seterusnya ialah latar belakang projek yang dicadangkan. Pertama ialah lokasi premis. Terletak di Fahrenheit 88 178 Jalan Gading, Bukit Bintang 55100 Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Lokasi ini berhampiran dengan bandar yang sangat pesat dan mempunyai banyak kemudahan awam yang membolehkan pengguna singgah ke premis kami.
Yang kedua ialah harga premis. Harga sewaan premis kami adalah sebanyak RM1,000 sebulan dan ia amatlah berpatutan dan relevan berdasarkan kemudahan yang kami miliki. Yang ketiga ialah tenaga kerja. Kami menyediakan 10 orang pekerja di premis kami dan ia cukup untuk mengisi setiap tugasan yang ada di premis kami dan mereka akan memberikan layanan yang terbaik untuk pelanggan. Yang keempat ialah kemudahan di premis. Premis kami lengkap dengan bekalan air dan elektrik dan disertakan dengan Wi-Fi sebagai kemudahan pekerja dan pelanggan. Dan yang terakhir ialah jarak dengan pelanggan. Premis kami terletak kira-kira 1 km dari kawasan perumahan, begitu juga dari kawasan bandar. Ia juga terletak berhampiran dengan laluan utama yang dibanjiri kenderaan yang banyak. Okey, seterusnya kita bergerak kepada latar belakang syarikat. Nama perniagaan kami ialah Dabois Ltd. Jenis perniagaan kami adalah rakan kongsi. Nombor pendaftaran ialah 0015748921 /M. Alamat syarikat iaitu nombor 28 Jalan 223 46100 Petaling Jaya, Selangor Darul Ihsan. Dan alamat premis kami ialah Fahrenheit 88 nombor 179 Jalan Gading, Bukit Bintang 55100 Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Nombor telefon kami ialah 0342002400 dan email kami iaitu dabois@gmail.com. Aktiviti utama ialah perniagaan pakaian dan nama produk kami adalah Sun. Tarikh pendaftaran iaitu 6 Jun 2021 dan syarikat kami mula beroperasi pada 7 Mei 2022. Bank yang kami gunakan iaitu Maybank dan nombor akaun bank kami ialah 164733018745. Visi syarikat kami iaitu mengeluarkan pakaian yang sentiasa mengikut trend semasa dan berkualiti tinggi. Dan misi syarikat kami ialah memastikan nama Dabois Ltd mendapat tempat utama dalam industri perniagaan ini. Objektif syarikat kami iaitu menempatkan nama di khalayak ramai dan bersaing dalam industri pakaian di persada antarabangsa. Seterusnya iaitu pelan pengurusan ataupun organisasi. Ini adalah carta organisasi. Pengurus besar iaitu Mio Muhammad Ikhwan, pengurus kewangan dan pentadbiran Muhammad Jazli dan pengurus pemasaran iaitu Muhammad Nazhan. Seterusnya, ini adalah rancangan organisasi kami. Berikut adalah logo perniagaan kami dan visi, misi dan objektif yang saya beritahu tadi. Ini adalah perancangan tenaga kerja. Kami memiliki 1 pengurus, 2 ketua bahagian, 2 juruang dan 8 staf biasa. Kemudian kita bergerak kepada jadual tugas dan tanggungjawab. Untuk pengurus, tanggungjawab beliau adalah memantau dan merancang semua aktiviti yang dijalankan oleh semua kaki tangan. Kemudian membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kalangan kaki tangan. Seterusnya merancang dan memantau kemajuan perniagaan dan mengawal pengurusan keseluruhan perniagaan. Ketua bahagian pula haruslah membantu dan menyelia urusan dalam operasi perniagaan. Beliau juga perlu bertanggungjawab terhadap prestasi setiap bahagian yang mereka jaga. Seterusnya adalah juruang. Juruang haruslah memastikan aliran masuk tunai tepat dengan jumlah jualan. Dan yang terakhir ialah staf biasa. Staf biasa hendaklah memberi layanan yang baik kepada pelanggan semasa melakukan tugas. Kemudian memastikan pakaian disusun dan diatur dengan baik. Dan akhir sekali memastikan premis dalam keadaan bersih. Berikut adalah pelan imbuhan yang telah kami tetapkan. Berdasarkan pelan imbuhan tersebut, yang pertama adalah gaji. Gaji akan dibayar secara online maupun tunai seperti yang ditetapkan dalam kontrak pekerjaan. Gaji akan dibayar sebulan sekali kepada setiap pekerja dan bayaran akan dibayar pada hujung bulan. Seterusnya adalah caruman KWSP. Caruman KWSP akan dipotong daripada semua gaji pekerja sebanyak 10%. Seterusnya adalah waktu bekerja. Setiap pekerja perlu bekerja 12 jam sehari bermula pukul 10 pagi sehingga 10 malam. Perniagaan Dabois Ltd dibuka pada setiap hari tetapi pekerja dibenarkan mengambil cuti dengan membuat permohonan cuti. Seterusnya adalah elan perubatan. Elan perubatan akan diberikan sekiranya berlaku kecederaan di tempat kerja ataupun semasa melakukan kerja. Kemudian faedah bersalin, seperti biasa pekerja wanita berhak mendapat cuti bersalin selama 60 hari untuk setiap tempoh berpantang. Elan tidak diberikan kepada pekerja yang mempunyai lebih daripada 5 anak yang masih hidup. Seterusnya adalah insurans. Perlindungan insurans akan diberikan kepada semua pekerja, premis, bangunan yang dibeli atau disewa serta semua alat pengangkutan.
Kemudian bonus pula akan dibayar bergantung kepada prestasi kerja. Seterusnya adalah pampasan dan faedah kepada pekerja. Pampasan dan faedah diberikan kepada pekerja untuk meningkatkan prestasi mereka dan kepuasan kerja. Untuk cuti pula, semua pekerja berhak mendapat sekurang-kurangnya 1 hari rehat setiap minggu, namun harus membuat permohonan cuti. Cuti tahunan dan cuti sakit pula, semua pekerja akan diberikan cuti tahunan selama 16 hari. Dari segi cuti sakit, sijil perubatan perlu diluluskan oleh pengamal perubatan berdaftar. Sekiranya pekerja dimasukkan ke hospital, dia berhak mendapat cuti sakit selama 60 hari di mana gajinya akan tetap dibayar. Tetapi jika pekerja dimasukkan ke hospital lebih daripada 60 hari, gajinya tidak akan dibayar. Seterusnya kita bergerak kepada senarai peralatan dan bekalan pejabat. Berikut adalah jenis peralatan yang kami beli, iaitu mesin pencetak sebanyak 1 unit, peti penyimpan wang sebanyak 1 unit, komputer sebanyak 2 unit, perabot 1 set, pengubah suaian dalam RM3,500 dan penghawa dingin sebanyak 1 unit yang berjumlah RM14,900. Seterusnya iaitu belanjawan pentadbiran seperti yang ditunjukkan dalam jadual belanjawan pentadbiran, termasuk sewaan bil air, elektrik dan telefon, kos pengangkutan dan pekeranian dan kos promosi. Jumlah belanjawan pentadbiran iaitu RM27,570. Okey, seterusnya plan pemasaran. Ini adalah nama dan harga produk kami. Kami menjual 3 jenis produk. Yang pertama adalah unisex expressionism, iaitu short sleeve graphic t-shirt berharga RM39.90. Seterusnya, unisex soul, iaitu long sleeve pullover hoodie RM99.90. Dan akhir sekali ialah unisex frustrated, iaitu long sleeve sweatshirt berharga RM59.90. Collect Boss tu. Limited diutamakan kepada golongan muda di sekitar Kuala Lumpur dan pelajar-pelajar di Politeknik Mak Azam Shah, PMS. Hal ini kerana Kuala Lumpur adalah tempat yang sering dikunjungi oleh golongan muda. Golongan muda mudah sekali terpengaruh dengan trend semasa. Disebabkan pengeluaran kami sentiasa mengikuti trend semasa, maka Fahrenheit 88 adalah pilihan yang terbaik untuk menempatkan premis produk kami. Melalui kajian kami, golongan muda sekarang lebih cenderung kepada pakaian yang ringkas dan berminat dengan reka bentuk yang menggambarkan ungkapan perasaan. Pengeluaran produk The Boys menawarkan pakaian yang berkualiti tinggi dan dijangka memenuhi cita rasa mereka. Kawasan pasaran pula, premis perniagaan The Boys Limited terletak di Fahrenheit 88 179 Jalan Gading, Bukit Bintang 55100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Seterusnya, ini adalah pesaing di dalam industri pakaian. Yang pertama adalah H&M. H&M menawarkan produk pakaian. Seterusnya Uniqlo, pakaian juga. Dan akhir sekali Brands Outlet menjual produk pakaian. Analisis SWOT. 4 analisis SWOT iaitu Strength, Weakness, Opportunity dan Threat. Pertama, saya akan menerangkan strength. Strength yang pertama adalah lokasi perniagaan yang strategik iaitu di tengah bandar Kuala Lumpur. Kedua, harganya sangat berpatutan dan mampu dimiliki oleh semua golongan pendapatan. Dan akhir sekali, reka bentuk pakaian yang sentiasa mengikuti trend semasa. Weakness pula, pertama, perniagaan baru berjinak dalam industri pakaian. Kedua adalah bersaing dengan syarikat ternama. Opportunity, pertama, Kuala Lumpur tempat yang sering dikunjungi oleh golongan muda. Kedua, perkembangan teknologi yang sangat membantu dalam menguruskan perniagaan. Ketiga, bahan mentah yang perolehi murah dan berkualiti. Akhir sekali, threat. Threat terdapat dua. Yang pertama, produk belum dikenal ramai. Dan akhir sekali, pesaingnya ramai. Ini adalah saiz pasaran kami. Yang pertama adalah sasaran pelanggan dalam jangka setahun. Kami menjangkakan akan dapat 14,040 orang. Sasaran pasaran untuk setahun adalah 934,642, 80%.
dan sasaran pasaran sebulan adalah 77,886.90 sen. Share pasaran. Terdapat dua pasaran yang kami tunjukkan, iaitu sebelum dan selepas kemasukan The Boss Limited. Sebelum, yang kita boleh nampak sebelum yang di atas, dan selepas kemasukan terdapat perubahan kerana kemasukan perniagaan kami. Kami dapat memegang share pasaran sebanyak 25%. Ini adalah ramalan jualan kami pula. Tahun pertama, kami mendapati ramalan jualan kami adalah sebanyak 934,642.80 sen. Pada tahun kedua pula, kami menjagakan kenaikan jualan sebanyak 10%. Dan ramalan jualan kami adalah 1,028,178 sen. Dan akhir sekali, tahun ketiga, kenaikan jualan kami sebanyak 15%. Dan ramalan jualan kami adalah 1,074,839.22 sen. Seterusnya adalah strategi pemasaran. Terdapat 3 strategi pemasaran yang digunakan oleh kami, iaitu promosi, pengedaran dan produk. Yang pertama, promosi. Di antara strategi promosi yang dilakukan oleh The Boss Limited bagi menawarkan dan memperkenalkan khidmatnya ialah mengekalkan hubungan peribadi yang baik dengan pelanggan, memberikan profil perniagaan kepada bakal pelanggan, mengedarkan risalah secara berkala, memberikan perkhidmatan yang lebih cekap, pantas dan tepat pada masa yang telah ditetapkan. Kedua, pengedaran. Cara pengedaran yang digunakan oleh The Boss ialah dengan meletakkan salah seorang pekerja di luar kedai untuk mempromosikan jenama pakaian kami dan menyebarkan risalah kepada poster-poster mengenai Sun serta mewujudkan blog mengenai The Boss untuk pengetahuan orang ramai. Dan akhir sekali, produk. Produk atau perkhidmatan yang The Boss tawarkan kepada para pelanggan adalah sangat berkualiti dan setara dengan harganya. Perniagaan The Boss juga sentiasa mengikuti perkembangan teknologi terkini dan kehendak pelanggan agar produk dan perkhidmatan The Boss sentiasa kekal berdaya saing dan diterima pelanggan. Okey, yang seterusnya adalah plan operasi. Plan operasi adalah salah satu faktor yang paling penting untuk dipertimbangkan dalam perniagaan. Sasaran kami adalah untuk memastikan produk dan perkhidmatan kami adalah yang terbaik dari segi kualiti dan mampu memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan kami. Sesuai itu, plan operasi yang sistematik dibentuk supaya perniagaan kami berjalan lancar dan mempunyai objektif. Objektif operasi. Yang pertama adalah untuk menarik sekurang-kurangnya 150 pelanggan tetap setiap hari pada tahun pertama operasi. Seterusnya, untuk menawarkan pelanggan kami produk yang berkualiti pada harga yang berpatutan dan memberi kepuasan kepada pelanggan yang membeli produk kami. Seterusnya, untuk menjana aliran tunai positif daripada operasi dan sekurang-kurangnya 10% keuntungan bersih kepada jualan. Waktu perniagaan kami adalah bermula daripada pukul 10 pagi sehingga 10 malam. Perniagaan kami beroperasi pada setiap hari. Ini adalah pusat atau operasi di premis kami. Proses operasi, yang pertama, pelanggan memasuki premis. Seterusnya, pelanggan memilih pakaian mengikut cita rasa. Seterusnya, pelanggan mencuba pakaian di pangsalinan. Seterusnya, pelanggan membuat bayaran di kaunter dan terakhir, pelanggan mengambil pakaian yang dibeli di kaunter dan keluar dari premis. Kemudahan yang terdapat daripada perniagaan The Boss Limited adalah mempunyai segala kemudahan seperti bekalan air, bekalan elektrik, pengawal dingin, persaingan cermin, kerusi dan lain-lain. Ini adalah aspek bekal dan item yang diperlukan di dalam premis kami, antaranya rak baju, penghawa dingin, mesin juruang, cermin besar, penyangkut baju, kerusi istirahat, mesin iaitu mesin jahit, mesin mencetak dan juga packaging, shopping bag, bangku pakaian, perabot dan juga inventory. Pemekal barang iaitu daripada kilang sendiri, nombor 28 Jalan 223-46100, Petaling Jaya, Selangor Darul Ihsan. Pelan kewangan. Pelan kewangan adalah penting untuk memastikan kejayaan keseluruhan The Boss Limited kerana ia membantu untuk menentukan saiz pelaburan iaitu kurs pelaksanaan projek, mengenal pasti dan mencadangkan sumber kewangan yang berkaitan, memastikan modal permulaan mencukupi, memastikan penggunaan sumber kewangan yang lebih baik, membolehkan kita mencapai maklumat yang ditetapkan. Seterusnya,
Ini adalah jadual kos pelaksanaan projek dan sumber kewangan daripada Doubles Limited. Seterusnya, sumber kewangan yang ditabur daripada kami bertiga adalah sebanyak 6,000 dan pinjaman kepada Majlis Amanah Rakyat adalah sebanyak 50,000 dan total semua sekali adalah 68,000. Disebabkan kami memerlukan pinjaman yang bernilai 50,000 daripada MARA untuk memulakan perniagaan ini, kami bercadang untuk membayar balik pinjaman tersebut melalui asuransi setiap bulan selama 5 tahun dengan kaedah faedah yang dikenakan adalah sebanyak 4%. Oleh itu, ini adalah jadual pembayaran balik pinjaman. Pada tahun pertama, sebanyak 10,000, tahun kedua juga 10,000, ketiga 10,000, keempat 10,000, tahun terakhir adalah 10,000, total semua sekali adalah 50,000. Seterusnya adalah penyataan pendapatan. Ini adalah penyataan pendapatan daripada perniagaan kami, di mana untung bersih kami adalah sebanyak RM81,544.60. Seterusnya adalah ini adalah jadual projek kami. Ini adalah appendix yang kami lampirkan. Yang pertama adalah desain baju kami, unit set sole. Gambar yang pertama adalah bahagian depan, yang kedua bahagian belakang, dan ketiga tagging baju kami. Seterusnya, ini adalah unisex expressionism. Yang pertama adalah bahagian belakang baju, yang kedua adalah bahagian depan baju, dan akhir sekali tagging baju. Akhir sekali, unisex frustrated. Gambar yang pertama adalah bahagian belakang baju, yang di tengah adalah bahagian depan baju, dan akhir sekali tagging baju. Seterusnya, rumusan. Berdasarkan kepada perancangan dan unjuran pendapatan yang telah dibentangkan, The Boys amat yakin bahawa perniagaan di dalam industri pakaian ini akan memberi pulangan yang menguntungkan. Unjuran-unjuran yang dibuat untuk tahun pertama operasi selepas mendapat pembiayaan adalah amat konservatif kerana mengambil kira faktor perniagaan masih di peringkat awal membuat pemasaran untuk memenuhi kehendak pelanggan. Ahli rangka kongsi telah membuat kajian dan perancangan yang sistematik bagi membolehkan perniagaan berjalan dengan lancar. Olehnya demikian, The Boys Limited amat optimis dan mampu berkembang pada masa hadapan. Semoga permohonan ini dapat dipertimbangkan dengan sewajarnya oleh pihak MARA supaya memberi peluang pembiayaan kepada kami di bawah tabung usahawan siswaza atau dikenali sebagai TUS kerana melalui cara ini perniagaan dapat melangkah ke tahap seterusnya. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.